Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Azlan, kita akan lihat contoh pintasan minda 1 daripada buku teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 4. Kita boleh rujuk pada muka surat 132. Itu kita akan mempelajari tentang merekod dokumen-dokumen sumber perniagaan ke dalam buku catatan pertama. Kita teruskan dengan perenggan pengenalan soalan. Murid semua boleh lihat di sini. Pada 1 Jun 2017, Puan Marziah memulakan perniagaan Prima Electric Enterprise yang menjual barang-barang elektrik di Pekan Malim Nawar, Perak. Beliau membawa masuk modal sebanyak RM95,000 yang terdiri daripada premis RM60,000, tunai di tangan RM2,000, tunai di bank RM28,000 dan alatan pejabat bernilai RM5,000. Ini kita panggil sebagai catatan permulaan dan kita akan rekodkan di dalam jurnal am seperti berikut. Butiran yang dibawa masuk oleh Puan Marziah semua ini adalah aset. Jadi dalam jurnal am, aset-aset akan dicatatkan di sebelah debit jurnal am. Jadi kita akan debitkan premis, tunai, bank dan alatan pejabat. Angkanya diletakkan di lajur debit dalam jurnal am. Manakala untuk catatan kredit, kita rujuk perkataan modal di sini. Kita akan masukkan butirannya modal di sebelah kredit dalam lajur jurnal am. Dengan keterangan ringkas, memulakan perniagaan dengan aset dan modal. Kemudian terlihat di sini kita ada tunai di tangan dan juga tunai di bank. Jadi kedua-dua angka ini kita juga perlu masukkan ke dalam lajur tunai dan juga lajur bank di buku tunai seperti berikut. Lihat di sini sebelah debit, lajur tunai RM2,000, lajur bank RM28,000 dan sebagai butiran kita akan tuliskan akaun modal. Itu tentang catatan permulaan soalan ini. Sekarang kita lihat dokumen yang pertama iaitu keratan cek. Keterangan urus niaga memperuntukkan dana tunai runcit dari buku tunai ke buku tunai runcit. Kita lihat isi-isi penting pada dokumen ini. Yang pertama sekali kita lihat tujuan keratan cek. Tujuan cek ini dikeluarkan untuk tunai runcit dan nilai cek ini adalah sebanyak RM200. Kita lihat jawapan. Yang pertama sekali di buku tunai, apa yang berlaku? Buku tunai akan dikreditkan pada lajur bank dengan nilai RM200 dan buku tunai runcit akan menerima dana, jadi kita akan masukkan angka RM200 itu di lajur penerimaan. Okay, di ruangan butiran di buku tunai kita akan tuliskan tunai runcit, manakala di buku tunai runcit kita akan tuliskan butirannya sebagai bank kerana kita menggunakan keratan cek untuk mengeluarkan dana tunai runcit daripada buku tunai utama kita ke dalam buku tunai runcit. Okay, itu tentang dokumen yang pertama. Sekarang kita lihat dokumen kedua iaitu resit rasmi. Keterangan urus niaga membeli rak peragaan bernilai RM850 dan dibayar secara tunai. Maklumat penting kita boleh lihat di dalam dokumen ini. Yang pertama sekali, untuk bayaran iaitu kita membeli rak peragaan bernilai RM850 dan lihat pada sini tunai/nombor cek. Nombor cek itu dipotong bermaksud kita membuat bayaran secara tunai. Jadi bagaimanakah kita nak rekodkan resit ini? Kita akan rekodkan di sebelah kredit buku tunai. Kredit kenapa? Sebab kita membuat pembayaran. Jadi keratan jawapan kita di sini. Buku tunai sebelah kredit. Kita akan masukkan butirannya sebagai perabot 2 hari bulan dan angka RM850 masukkan di bawah lajur tunai. Itu jawapan tentang dokumen yang kedua. Sekarang kita lihat dokumen yang ketiga iaitu invoice. Rujuk pada keterangan urus niaga membeli barang niaga secara kredit bernilai RM21,120 daripada syarikat Moshimo Sendirian Berhad. Perkara penting kita boleh rujuk pada dokumen ini. Yang pertama, nama pembekal yang kita beli adalah syarikat Moshimo Sendirian Berhad. Nama kita di tempat pembeli. Kemudian butir barang-barang
kita membeli peti sejuk dan juga televisyen, maka ini adalah kita punya inventory barang niaga dan nilai bersih adalah RM21,120. Dokumen ini akan direkodkan di dalam jurnal belian. Kita lihat jawapan. Pada tarikh Jun 3, di ruangan butir kita akan tuliskan nama pembekal itu, syarikat Moshimo Sdn Bhd, dan kita akan masukkan nilai bersih sebanyak RM21,120 di bahagian jumlah. Itu jawapan yang ketiga, dokumen 3. Dokumen yang keempat iaitu invoice. Terlihat keterangan urus niaga. Menjual barang niaga secara kredit bernilai RM16,740 kepada RSH Sdn Bhd. Kita perhatikan dokumen ini. Okay, nama kita di tempat penjual, kita sebagai penjual, kita jual kepada RSH Sdn Bhd. Lihat pada butiran barang-barang iaitu peti sejuk dan televisyen, ini merupakan barang niaga kita dan nilai barang jualan kita adalah RM16,740. Jadi dokumen ini akan direkodkan di dalam jurnal jualan. Okay, keratan jawapan kita seperti di sini. Pada tarikh 4 Jun, di ruangan butir kita akan tuliskan nama pelanggan kredit kita iaitu RSH Sdn Bhd, dan pada laju jumlah kita akan ambil RM16,740. Okay, ini jawapan dokumen yang keempat. Sekarang kita lihat dokumen yang kelima iaitu slip daftar tunai. Keterangan urus niaga. Membeli alat tulis bernilai RM15 menggunakan dana tunai runcit. Okay, maklumat penting pada dokumen ini, kita boleh lihat kita membeli pen dan pensel dengan jumlah bayaran kita adalah RM15. Jadi dokumen ini kita akan rekodkan di dalam buku tunai runcit kerana inilah nilai yang kecil dan kita cuma menerima slip daftar tunai. Okay, jadi angka bayaran yang kecil kita gunakan buku tunai runcit. Okay, keratan jawapan kita di sini. Okay, pada Jun 5, kita tuliskan benda yang kita beli iaitu pen dan pensel di ruangan butir dalam buku tunai runcit dan kita masukkan angka RM15 ini ke lajur pembayaran. Kemudian lagi sekali kita masukkan RM15 ke dalam lajur analisis yang bersesuaian iaitu lajur alat tulis. Okay, ini adalah jawapan dokumen yang kelima. Dokumen yang keenam iaitu nota kredit. Kita lihat keterangan urus niaga, pulangan barang niaga kepada syarikat Moshimo Sdn Bhd bernilai RM960. Kita lihat maklumat penting pada dokumen ini. Nota kredit ini dikeluarkan oleh syarikat Moshimo Sdn Bhd kepada kita, Prima Electric Enterprise. Kerana apa? Kita baca pada ruangan butiran, peti sejuk dikembalikan kerana rosak. Ini bermaksud kita mengembalikan barang kita beli daripada syarikat Moshimo. Kita pulangkan semula barang tersebut. Nilai barangan itu adalah RM960. Jadi keyword di sini adalah dikembalikan. Jadi dokumen ini kita akan rekod dalam jurnal pulangan belian. Sebab kita sekarang ni memulangkan barang yang kita beli daripada syarikat Moshimo. Jadi dia dipanggil sebagai pulangan belian. Jadi jurnal pulangan belian, keratan jawapan kita pada Jun 6, di ruangan butiran kita akan tuliskan nama pembekal itu syarikat Moshimo Sdn Bhd dan pada jumlah kita akan masukkan angkanya itu RM960. Ini jawapan dokumen yang ke-6. Sekarang kita lihat dokumen yang ke-7 iaitu bil tunai, keterangan urus niaga. Menjual barang niaga secara tunai bernilai RM1,500 dan terima tunai. Maklumat penting yang kamu perlu perhatikan pada dokumen. Okay, yang pertama, lihat nama kita di atas. Jadi kita sebagai penjual, kita menjual kepada Encik Wong Wai Lun secara tunai sebab kita menggunakan bil tunai. Barangan yang kita jual adalah peti sejuk pada harga RM1,500. Kemudian lihat pada baris ini, tunai / nombor cek. Nombor cek dipotong bermaksud Encik Wong Wai Lun membayar secara tunai. Jadi dokumen ini kita akan rekodkan di dalam buku tunai di sebelah debit kerana kita menerima wang. Jadi buku tunai kita akan debitkan. Keratan jawapan di sini pada Jun 8 di sebelah debit buku tunai
Yang pertama sekali, kita akan tuliskan jualan sebagai butiran dan kita akan masukkan angka RM1,500 di bawah lajur tunai. Okay, kenapa kita tulis jualan? Sebab kita menjual barang niaga secara tunai. Maka janganlah kamu tulis nama Wong Wai Lun di sini sebab ini tidak melibatkan hutang. Jadi kita akan tuliskan akaun jualan kerana kita menjual barang niaga. Okay, itu adalah jawapan untuk dokumen yang ke-7. Dokumen yang ke-8 iaitu resit rasmi. Kita lihat keterangan urus niaga. RSH Sdn Bhd menjelaskan sebahagian hutangnya sebanyak RM8,000 dengan cek. Kita lihat pada dokumen apakah maklumat penting yang kamu perlu perhatikan. Yang pertama sekali, tengok resit rasmi ini kita yang keluarkan, Prima Electric Enterprise. Kita menerima wang daripada RSH Sdn Bhd. Kita lihat pada untuk bayaran, RSH Sdn Bhd menjelaskan sebahagian daripada hutangnya. Nilai hutang yang dijelaskan adalah RM8,000 dan di sini kita ada diberikan nombor cek. Bermaksud RSH menjelaskan hutangnya menggunakan cek. Jadi dokumen ini kita akan rekodkan di dalam buku tunai di sebelah debit. Kekeratan jawapan. Pada tarikh Jun 10, kita akan tuliskan nama RSH Sdn Bhd di ruangan butiran dan angka RM8,000 kita akan tuliskan di bawah lajur bank. Okay, kenapakah kita tuliskan nama RSH Sdn Bhd? Okay, ingatlah, setiap kali urus niaga yang melibatkan pembayaran hutang sama ada daripada pihak pelanggan ataupun pihak kita sendiri membayar hutang kepada pembekal, maka di ruangan butiran kita mesti menulis nama pihak yang satu lagi. Jadi di sini sebabkan RSH membayar hutangnya, maka ia akan melibatkan akaun RSH Sdn Bhd. Jadi itu yang kita akan tulis pada ruangan butir di dalam buku tunai. Okay, itu jawapan untuk dokumen yang ke-8. Dokumen yang ke-9, resit rasmi. Keterangan urus niaga membayar hutang kepada syarikat Mushimo Sdn Bhd dengan cek RM18,144 dan menerima diskaun tunai RM2,016. Okay, lihat dokumen. Apakah perkara penting yang kamu perlu perhatikan? Yang pertama, syarikat Mushimo yang mengeluarkan resit. Okay, tempat di sini diterima daripada tertera nama kita. Jadi kita yang sebagai pihak yang membuat bayaran. Tujuan bayaran menjelaskan invoice INV 3262. Nilai cek di sinilah nilai cek RM18,144. Okay, kita tahu cek sebab di sini ada dituliskan nombor cek. Dan di sini kita ada menerima diskaun RM2,016. Jadi bagaimana nak merekodkan dokumen ini? Kita akan rekodkan di buku tunai di sebelah kredit. Kredit kerana kita membuat pembayaran. Okay, keratan jawapan kita di sini. Okay, buku tunai sebelah kredit. Jun 13. Di ruangan butir kita akan tuliskan nama pembekal itu, syarikat Mushimo Sdn Bhd. Yang pertama, kita lihat lajur diskaun, kita tuliskan angka diskaun yang kita terima, RM2,016. Dan yang kedua, di lajur bank, kita tuliskan angka cek itu, RM18,144. Okay, itu adalah jawapan untuk dokumen 9. Dokumen 10, bil tunai. Keterangan urus niaga. Membeli barang niaga bernilai RM1,200 dan dibayar secara tunai. Okay, lihat pada dokumen. Perkara penting yang kamu kena lihat. Okay, bil tunai. Okay, nama kita di tempat pembeli. Kita membeli daripada perniagaan Citra. Tapi kita beli secara tunai sebab dokumen ini adalah bil tunai. Okay, pastikan di ruangan butir adalah inventory. Jadi mesin pengisap itu barang niaga kita lah. Dan kita punya nilai bersih belian ini adalah RM1,200. Okay, di sini di ruangan tunai / nombor cek dipotong bermaksud kita membuat pembayaran secara tunai. Jadi ini akan direkodkan di buku tunai sebelah kredit. Kita lihat keratan jawapan. Okay, buku tunai sebelah kredit pada tarikh 15 Jun. Di ruangan butiran kita akan tuliskan belian kerana kita membuat belian barang niaga. Jadi kita akan rekodkan dalam akaun belian dan angka RM1,200 kita akan letakkan di bawah lajur tunai.
Ingatlah kita tak tuliskan nama peniagaan citra sebab kita membeli bukan secara hutang, tapi kita membeli secara tunai, maka kita akan terus tuliskan nama di sini akaun belian sebagai butiran di dalam buku tunai. Jadi itu adalah jawapan untuk dokumen 10. Dokumen yang ke-11 iaitu slip daftar tunai. Keterangan urus niaga. Membeli pewangi pejabat bernilai RM30 menggunakan dana tunai runcit. Kita lihat pada dokumen. Perkara penting yang kamu kena tengok. Kita menerima slip daftar tunai untuk pembayaran kecil. Bayaran kita buat untuk kita membeli pewangi pejabat di sini. Dan nilai pewangi pejabat itu adalah RM30. Jadi bila amount pembayaran yang kecil, kita akan rekodkan di dalam buku tunai runcit. Kita lihat keterangan jawapan di sini. Buku tunai runcit pada 16 Jun. Di ruangan butiran kita akan tuliskan pewangi. Itu item yang kita beli. Dan letakkan angka RM30 pertama di lajur pembayaran dan kali kedua di bawah lajur analisis belanja pejabat. Itu adalah jawapan untuk dokumen yang ke-11. Itu merekod pembayaran menggunakan dana tunai runcit. Dokumen 12 iaitu memo. Kita lihat keterangan urus niaga. Mengambil barang niaga bernilai RM100 untuk tujuan promosi. Maklumat penting di dalam memo ini. Dia amati ayat tu lah. Mengambil seunit mesin pengisap. Jadi mesin pengisap ini adalah inventory untuk perniagaan kita bernilai RM100 kemudian untuk tujuan promosi. Jadi memo ini tidak melibatkan tunai, jadi kita akan rekodkan di dalam journal up. Okey, jawapan. Yang pertama kita akan debitkan promosi. Kerana di sini ditulis tujuannya adalah untuk promosi. Dan yang kedua kita akan kreditkan belian. Kenapa kredit belian? Sebab kita mengambil inventory barang niaga. Okey, RM100 debit promosi, kredit RM100 itemnya belian. Keterangan ringkas, ambilan barang niaga untuk tujuan promosi. Ingat, jangan kamu debitkan akaun ambilan kerana ini bukannya untuk ambilan kegunaan peribadi tapi terang-terang dinyatakan untuk tujuan promosi. Maka kita akan debitkan promosi. Jadi jangan terpengaruh dengan perkataan ambil di sini nah. Lihat tujuan apa barang itu diambil. Jadi kita akan debitkan promosi, kita akan kreditkan belian. Ini jawapan untuk dokumen 12. Dokumen 13 iaitu keratan cek. Kita lihat dulu keterangan urus niaga. Mengeluarkan tunai dari bank sebanyak RM3,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey, maklumat penting pada dokumen. Yang pertama, lihat penerima kita sendiri. Untuk kegunaan perniagaan ini bermaksud kita membuat catatan kontra buku tunai. Itu kita mengeluarkan wang dari akaun bank kita, kita akan pindahkan masuk ke akaun tunai. Nilai pengeluaran kita adalah RM3,000. Bagaimana untuk kita merekod? Dia akan direkodkan di buku tunai di kedua-dua belah. Di sebelah debit, kita akan masuk ke angka di lajur tunai sebab tunai yang bertambah. Di sebelah kredit buku tunai, kita akan letakkan angka itu di lajur bank kerana akaun bank kita berkurang. Jawapan kita macam ni. Lihat di sini. Di sebelah debit buku tunai, di sini debit buku tunai, angka RM3,000 letakkan di bawah lajur tunai. Di sebelah kredit buku tunai, angka RM3,000 letakkan di bawah lajur bank sebab faham yang masuk itu tunai, so tunai debit. Yang keluar itu bank, jadi bank letakkan di sebelah kredit. Berkenaan dengan butiran. Bila angka ini RM3,000 di sebelah debit berada di bawah lajur tunai, maka butiran kita tuliskan bank. Itu bergu kepada catatan tersebut. Begitu juga di sebelah kredit. Angka RM3,000 berada di bawah lajur bank, maka di ruangan butiran kita akan tuliskan butirannya sebagai tunai. Dan kita akan letakkan huruf K menandakan bahawa ini adalah catatan kontra untuk buku tunai. Ini jawapan untuk dokumen yang ke-13.
Dokumen 14. Invoice, keterangan urus niaga. Menjual barang niaga secara kredit bernilai RM7,110 kepada kedai Reza. Kita lihat dokumen. Perkara penting yang kamu perlu ambil kira di sini. Yang pertama sekali, lihat nama kita di atas, iaitu kita sebagai penjual. Kita menjual kepada siapa? Kita menjual kepada kedai Reza. Memandangkan dokumen invoice bermaksud kita menjual secara kredit. Apa yang kita jual? Kita jual inventory kita, iaitu peti sejuk dan juga mesin pengisar. Nilai bersih jualan kita adalah RM7,110. Jadi dokumen ini akan direkodkan di dalam jurnal jualan. Kita lihat keratan jawapan. Pada tarikh 20 hari bulan, di ruangan butiran kita akan tuliskan nama pelanggan kita, iaitu kedai Reza, dan pada amount, angka jumlah, kita letakkan RM7,110. Ini merekod urus niaga jualan inventory barang niaga secara kredit di dalam jurnal jualan, itu untuk dokumen yang ke-14. Dokumen 15, resit rasmi. Kita lihat keterangan urus niaga dulu. Menerima cek untuk bayaran sewa RM3,500. Okey, baik, kita lihat dokumen. Yang kita perlu perhatikan di sini, kita yang mengeluarkan resit, jadi kita menerima wang. Kita terima daripada RSH Sdn Bhd untuk bayaran sewa bernilai RM3,500, dan di sini tertera nombor cek, bermaksud sewa yang kita terima adalah dalam bentuk cek. Di mana kita akan rekod? Kita akan rekodkan di buku tunai sebelah debit. Okay, debit sebab penerimaan. Okay, keratan jawapan buku tunai, ini sebelah debit buku tunai. Lihat di sini, pada tarikh 22 Jun, di ruangan butiran kita akan tuliskan sewa diterima. Okay, berpandukan kepada butiran di sini untuk bayaran sewa, di sewa diterima. Dan kita letakkan angka RM3,500 di bawah lajur bank. Okay, itu jawapan untuk dokumen 15. Dokumen yang ke-16 iaitu voucher tunai runcit. Kita lihat keterangan urus niaga. Membayar upah mencuci bilik mesyuarat sebanyak RM80 menggunakan tunai runcit. Okay, pada dokumen, dokumen itu voucher tunai runcit, kita yang keluarkan. Pada ruangan keterangan, kita tulis ini bayaran upah mencuci bilik mesyuarat. Nilai bayaran adalah RM80, dibayar secara tunai. Jadi kita lihat keterangan jawapan ini, dia akan rekod di mana? Okay, kita akan rekodkan di buku tunai runcit. Seperti inilah. Tarikh 23 Jun. Di ruangan butir kita ambil baliklah isi utama keterangan ini, iaitu upah mencuci. Jadi kita boleh tulis di butiran sebagai upah cuci. Yang pertama, letak angka bayaran RM80 di lajur pembayaran, dan kali kedua letakkan RM80 di bawah lajur belanja pejabat. Okey, ini jawapan untuk dokumen yang ke-16. Dokumen ke-17 iaitu nota kredit. Kita lihat dulu keterangan urus niaga. Kedai Reza memulangkan barang niaga bernilai RM270 kerana rosak. Maklumat penting pada dokumen. Pertama sekali kita lihat, kita yang mengeluarkan nota kredit ini kepada kedai Reza kerana mesin pengisar dikembalikan kerana rosak. Ini menunjukkan bahawa kedai Reza telah pun memulangkan barang niaga kepada kita. Barang itu bernilai sebanyak RM270. Jadi dokumen ini akan direkodkan di dalam jurnal pulangan jualan. Sebelum ini kita menjual barang kepada Reza. Jadi apabila Reza memulangkan barang, kita akan rekodkan sebagai pulangan jualan. Okay, keratan jawapan pada tarikh 24 Jun, di jurnal pulangan jualan kita akan catatkan butirannya, iaitu kedai Reza, pada nilai RM270. Okay, ini adalah jawapan untuk dokumen yang ke-17. Dokumen ke-18 iaitu resit rasmi. Kita lihat keterangan urus niaga. Kedai Reza membayar hutangnya dengan cek bernilai RM6,156 dan diberi diskaun tunai RM684. Okay, perkara penting pada dokumen yang kita perlu perhatikan,
Pertama sekali kita yang keluarkan resit rasmi ini, bermaksud kita sebagai pihak yang menerima wang. Kita menerima wang daripada kedai Reza kerana menjelaskan invoice INV 7869. Ini bermaksud Reza menjelaskan hutangnya dengan cek kerana tertera nombor cek. Cek ini bernilai RM6,156 dan kita memberikan diskaun tunai sebanyak RM684. Jadi dokumen ini akan direkodkan di dalam buku tunai di sebelah debit. Debit kerana penerimaan. Keratan jawapan, ini sebelah debit buku tunai. Pada tarikh 25 Jun, di ruangan butir kita akan tuliskan nama kedai Reza. Duit 2 angka di sini. Yang pertama RM684 di bawah lajur diskaun diberi. Dan yang kedua angka RM6,156 di bawah lajur bank. Kenapa kita tuliskan butiran kedai Reza? Seperti yang kita maklum sebelum ini, apabila urus niaga melibatkan bayaran balik hutang, maka kita akan menulis nama pelanggan yang menjelaskan hutang tersebut sebagai butir di dalam buku tunai. Okey, itu jawapan untuk dokumen yang ke-18. Dokumen yang ke-19 iaitu slip daftar tunai. Keterangan urus niaga membeli fail, itu alat tulis, bernilai RM40 menggunakan tunai runcit. Sekali lagi, angka bayaran adalah amount yang kecil, jadi kita akan rekodkan sebagai penggunaan dana tunai runcit. Dalam dokumen, perhatikan perkara berikut. Item yang dibeli adalah fail, 2 jenis fail. Yang jumlah bayaran adalah RM40. Jadi kita akan rekodkan dokumen ini di dalam buku tunai runcit. Keratan jawapan pada tarikh 26 hari bulan, di ruangan butir kita tuliskan perkataan file, itu item yang kita beli. Kemudian angka RM40 di bawah lajur pembayaran, dan kali kedua tuliskan RM40 di bawah lajur alat tulis. Ini adalah jawapan untuk dokumen 19. Dokumen ke-20, voucher pembayaran. Keterangan urus niaga membayar gaji pekerja RM500 secara tunai. Jadi dokumen, perkara penting yang kamu kena lihat. Yang pertama, keterangan bayaran, kata kunci adalah gaji. Nilai bayaran adalah RM500. Dan yang ketiga, cara pembayaran itu kita membuat pembayaran gaji itu secara tunai. Tempat nak direkodkan adalah di dalam buku tunai di sebelah kredit kerana kita membuat pembayaran. Keratan jawapan kita, ini buku tunai sebelah kredit. Pada 28 Jun, butiran kita tuliskan nama belanja iaitu gaji dan angka RM500 kita letakkan di bawah lajur tunai. Ini jawapan untuk dokumen ke-20. Dokumen ke-21, invoice. Keterangan urus niaga membeli barang niaga secara kredit bernilai RM800 daripada perniagaan elektrik wah. Perkara penting pada dokumen, invoice ini dikeluarkan oleh perniagaan elektrik wah. Nama kita berada di tempat pembeli. Apa yang kita beli? Kipas angin. Ini adalah inventory barang niaga. Jadi kita membuat belian barang niaga secara kredit dengan nilai bersih belian kita adalah RM800. Dokumen ini kita akan rekodkan di dalam jurnal belian kerana kita membeli barang niaga secara kredit. Keratan jawapan, dalam jurnal belian pada tarikh 29 hari bulan Jun, kita akan tuliskan di ruangan butiran iaitu nama pembekal itu perniagaan elektrik wah. Nama pembekal yang kita beli barang tersebut. Dan pada nilai jumlah kita akan letakkan angka sebanyak RM800. Ini adalah jawapan untuk dokumen yang ke-21. Jadi sekarang kita lihat jawapan akhir. Yang pertama, jurnal am. Jawapan ini telah pelengkap. Tidak ada apa lagi yang perlu anda lakukan. Untuk jurnal-jurnal khas, apa yang murid-murid perlu buat? Kamu perlu menutup semua jurnal khas. Bagaimana menutup jurnal khas? Menutup jurnal khas bermaksud kita menjumlahkan jurnal tersebut
pada hujung setiap bulan, dan kita akan menuliskan butiran nama ledger yang kita akan pindahkan catatan tersebut. Jadi jurnal belian, kita akan tuliskan akaun belian dan kita pun jumlahkan lajur jumlah ini. Kita akan pindahkan ke akaun belian di sebelah debit. Okay, untuk jurnal jualan, pada hujung bulan iaitu 30 Jun, butiran kita akan tuliskan akaun jualan dan kita akan jumlahkan lajur jumlah. Akaun jualan kita akan pindahkan ke sebelah credit ledger. Untuk jurnal pulangan belian, pada hujung bulan 30 Jun, butiran kita akan tuliskan akaun pulangan belian dan kita akan jumlahkan lajur tersebut, dan akaun pulangan belian kita akan pindahkan ke sebelah kredit dalam ledger nanti. Dan untuk jurnal pulangan jualan, pada hujung bulan 30 Jun, di ruangan butiran kita tuliskan akaun pulangan jualan dan kita pun jumlahkan lajur jumlah, dan kita catatkan akaun pulangan jualan akan dipindahkan ke sebelah debit dalam ledger nanti. Okay, ini jurnal khas. Untuk buku tunai, apa yang murid perlu buat? Okay, yang pertama, kita perlu mengimbang buku tunai. Lajur yang kita perlu imbangkan adalah lajur tunai dan lajur bank. Itu kita mengambil jumlah penerimaan, itu RM2,000 modal, tambah RM1,500 tambah RM3,000. Kita dapat jumlah sebanyak RM6,500. Kita akan tolakkan dengan pembayaran RM850, tolak RM1,200 dan tolak gaji RM500. Jadi baki tunai di tangan adalah RM3,950. Begitu juga dengan bank, kita jumlahkan lajur debit, lajur penerimaan, kita akan dapat jumlah RM45,656. Kita akan tolak dengan 3 pembayaran, 200, 18,144 dan 3,000 kontra, dan kita akan dapat baki bank 24,312. Jadi baki hantar ke bawah, kita buat pada Julai 1, baki bawa ke bawah. Okey, berikutnya kita akan menjumlahkan lajur diskaun. Okey, 684 jumlah lajur diskaun diberi dan RM2,016 jumlah lajur diskaun diterima. Ingat, lajur diskaun kita tidak imbangkan di buku tunai. Kita akan buka akaun ledger khas untuk mereka nanti, untuk langkah yang seterusnya. Dan yang terakhir di sini, kita lihat di sini adalah catatan merekod pengeluaran tunai runcit pada rekrutmen pada bulan Julai. Okay, angka ini kita akan dapat daripada buku tunai runcit. Okay, di buku tunai runcit, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita menjumlahkan lajur analisis bayaran dan kita akan mengimbangkan buku tunai runcit. Jumlahkan lajur analisis bayaran, termasuk juga lajur penerimaan dan juga pembayaran. Jadi pastikan jumlah pembayaran RM165 sama banyak dengan RM55 ditambah dengan RM110. Kemudian kita akan mengimbangkan buku tunai runcit. Untuk jumlah penerimaan RM200, tolak dengan jumlah pembayaran RM165, maka kita masih ada baki tunai runcit sebanyak RM35. Jadi baki hantar ke bawah akan dibawa sebagai baki bawa ke bawah pada bulan berikutnya. Dan langkah terakhir, kita akan merekodkan rekrutmen tunai runcit. Itu jumlah yang akan diganti oleh juruwang adalah sebanyak angka yang telah pun dibelanjakan. Itu ini yang tercatat di dalam buku tunai yang utama sebentar tadi. Jadi sama angkanya di sini dan juga di dalam buku tunai utama kita. Okey, itulah jawapan untuk perbincangan soalan ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Bye-bye.